Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Balti binti Herman. Nombor metrik 22 DAG 20F1001. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Sofia binti Ramli. Nombor metrik 22 DAG 20F1007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlisan Ibn Muslim. Nombor metrik saya 22 DAG 20F1010. Assalamualaikum. Nama saya Anisha Hira binti Zakaria. Nombor metrik 22 DAG 20F1029. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Farid dan kad metrik saya bernombor 22 DAG 20F1095. Objektif daripada topik ini ialah menerangkan aspek asas dalam sistem robotik. Kedua, mengelaskan kategori robot, sistem kawalan robot dan robot geometri. Ketiga, menunjukkan geometri robot dengan bantuan gambar rajah. Seterusnya ialah definisi robot. Robot ialah manipulator pelbagai fungsi boleh diprogramkan semula yang direka untuk memindahkan bahan, bahagian, alatan atau peranti khususnya melalui gerakan pemboleh ubah yang diprogramkan untuk prestasi pelbagai tugas. Selain itu, robot ialah mesin yang direka untuk melaksanakan satu atau lebih tugas berulang kali dengan kelajuan dan ketepatan. Di samping itu, robot ialah peranti mekanikal yang boleh diprogramkan untuk melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan persekitarannya tanpa bantuan interaksi manusia. Akhir sekali, robot boleh dikawal oleh pengendali manusia, kadang-kadang dari jarak yang jauh. Robot pertanian. Robot digunakan untuk tujuan pertanian. Bidang utama penggunaan robot dalam pertanian berada di peringkat penuaian. Robot pemetik buah, traktor atau penyembur tanpa pemandu dan robot mencukur biri-biri direka untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Seterusnya ialah undang-undang robotik. Terdapat 4 undang-undang robotik. Yang pertama ialah Zero Law. Robot tidak boleh mencederakan manusia atau bertindak membenarkan manusia untuk mendatangkan bahaya. Keduanya, First Law. Robot tidak boleh mencederakan manusia atau bertindak membenarkan manusia datang untuk membahayakan seorang lagi manusia, melainkan ini akan melanggar undang-undang perintah yang lebih tinggi. Yang ketiga, Second Law. Robot mestilah mematuhi arahan yang diberikan oleh manusia kepadanya, kecuali arahan itu bercanggah dengan undang-undang perintah yang lebih tinggi. Akhir sekali, Third Law. Robot mestilah melindungi kewujudannya sendiri selagi perlindungan tersebut tidak bercanggah dengan undang-undang peringkat tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang terminologi. Yang pertama, accuracy. Accuracy adalah ketepatan. Ketepatan adalah keupayaan robot untuk mencapai kedudukan yang diperintah apabila diprogramkan. Yang kedua adalah working envelope. Working envelope adalah liputan kerja pada kawasan ruang atau kawasan yang boleh dicapai oleh robot. Yang ketiga adalah manipulation. Manipulation adalah pengolahan antara susunan sebenar anggota dan sendi tegar dalam robot yang menentukan pergerakan robot yang mungkin. Ia juga terdiri daripada paksi utama iaitu tapak, bahu dan siku. Untuk paksi yang kecil pula ialah pitch pergelangan tangan, guling dan yaw. Yang keempat adalah kinematik. Kinematik adalah pergerakan ruang oleh robot untuk membawa sebarang objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima adalah degree of freedom, iaitu darjah kebebasan. Darjah kebebasan adalah bilangan paksi pergerakan yang boleh dicapai oleh robot. Pada asasnya, robot mempunyai 3 darjah kebebasan iaitu paksi X, Y dan Z. Yang keenam adalah repeatability, iaitu keboleh-ulangan. Keboleh-ulangan adalah keupayaan robot untuk kembali ke kedudukan yang diprogramkan.
Robot itu yang mempunyai keboleh-ulangan yang tinggi, mampu mengulang tugasan yang tepat. Yang ketujuh adalah configuration, iaitu konfigurasi. Konfigurasi adalah reka bentuk robot berdasarkan geometrinya seperti Cartesian, polar, silinder dan artikulasi. Yang ke-8 adalah routing. Routing adalah laluan bagi pergerakan infektor akhir atau bagi paksi kecil ke titik arahan. Yang ke-9 adalah tool center point, iaitu titik tengah alat. Titik tengah alat adalah lokasi pada infektor akhir atau alat manipulator robot pada kedudukan dan orientasi untuk menentukan koordinat objek terkawal. Yang ke-10 adalah speed. Speed adalah kelajuan pantas robot yang boleh meletakkan hujung lengannya berdasarkan TCP-nya, iaitu tool center point. Yang ke-11 adalah acceleration. Acceleration adalah pecutan, iaitu seberapa cepat paksi yang boleh memecut. Yang ke-12 adalah maximum load, iaitu beban maksimum, komponen atau struktur yang boleh dibawa dengan selamat. Yang ke-13 adalah handling, pengelolaan. Pengelolaan adalah untuk penyelarasan dan penyepaduan operasi seperti pembungkusan, pembungkusan semula, pembungkusan dan pergerakan bahan atau barang dalam jarak yang dekat. Yang ke-14 pula adalah interface, iaitu sambungan antara dua peralatan elektronik atau antara seseorang dengan komputer. Yang ke-15 adalah direction, iaitu penghalaan. Penghalaan adalah arahan tentang cara melakukan sesuatu atau sampai ke destinasi. Yang ke-16 adalah end effector, iaitu pengesan hujung. Pengesan hujung adalah peranti di hujung lengan robot dan direka untuk berinteraksi dengan persekitaran. Yang ke-17 adalah actuator. Actuator adalah penggerak. Penggerak adalah peranti mekanikal untuk menggerakkan atau mengawal sesuatu mekanisme atau sistem. Yang ke-18 adalah joints. Joints adalah sendi, iaitu titik di mana bahagian struktur tiruan dicantum atau disatukan. Yang ke-19 adalah drive, iaitu pandu untuk mengendalikan dan mengawal arah dan kelajuan kenderaan bermotor. Yang ke-20 pula adalah komponen, iaitu bahagian atau elemen keseluruhan yang lebih besar, terutamanya bahagian mesin atau kenderaan. Yang ke-21 adalah tool. Tool adalah alatan atau peranti atau alat untuk kegunaan, iaitu dipegang di hujung robot infektor dan ia juga digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis kategori robot. Ada dua jenis kategori robot, iaitu yang pertama adalah robot pengendalian komponen dan yang kedua adalah robot pengendalian alat. Seterusnya, robot pengendalian komponen. Yang pertama adalah dengan memilih dan meletakkan robot. Yang kedua adalah robot pengendalian komponen digunakan secara meluas dalam industri pembuatan seperti membawa, memetik dan meletakkan dalam proses pemasangan, pemuatan dan palletizing. Yang ketiga adalah pengesan hujung biasa, ialah sejenis pencengkam yang dibuat untuk dipadankan dengan produk yang dikendalikan. Yang terakhir adalah medium kuasa untuk mengaktifkan pencengkam adalah elektromagnet, vacuum, pneumatik atau hidrolik. Seterusnya, jenis gripper. Jenis gripper adalah mechanical, cangkuk dan sudu, magnet, vacuum, expandable bladder type dan plug kite. Seterusnya adalah robot pengendalian alatan, iaitu jenis robot yang digunakan dalam proses pembuatan seperti mengimpal, mengecat, mengisar dan sebagainya. Seterusnya, pengesan akhir adalah terdiri daripada peranti pembuatan termasuklah peranti kimpalan,
pistol semburan dan juga pengisaran dan debering peranti, dan ia juga lebih kompleks. Saya akan menerangkan mengenai sistem kawalan robot yang terdapat dalam topik 1. Okey, apakah itu sistem kawalan robot? Sistem kawalan robot merupakan tugas sistem kawalan robot untuk melaksanakan yang dirancang mengikut uratan gerakan dan daya dengan kehadiran yang tidak dijangka kesilapan. Sistem kawalan robot ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sistem kawalan gelung terbuka dan yang kedua sistem kawalan gelung tertutup. Seterusnya, apakah itu sistem kawalan gelung terbuka? Okey. Sistem kawalan gelung terbuka ini merupakan sejenis sistem kawalan yang hanya menggunakan isyarat input untuk menggerakkan luarannya. Okey, yang kedua, sistem kawalan gelung terbuka menggunakan penggerak, iaitu penggerak yang jenis motor yang bertanggungjawab dalam menggerakkan atau mengawal mekanisme atau sistem untuk mengawal sistem tanpa maklum balas. Okey, yang ketiga, ia juga dikenali sebagai robot bukan servo. Okey. Dan yang keempat, tiada ataupun tidak mempunyai sensor yang dipasang pada paksi robot. Okey, Swiss heart-nya biasanya dipasang pada titik penghentian robot. Yang kelima, pecutan manipulator ditentukan oleh penggerak. Seterusnya, penamat efektor pada titik tertentu. Unit kawalan akan memproses data untuk menentukan titik seterusnya. Okey, jadi unit kawalan akan tentukan sudut sendi yang sesuai untuk pergerakan manipulator ke titik seterusnya. Yang kedua, unit kawalan dan robot akan menghantar syarat kepada pemandu gerak hantar maklumat titik seterusnya kepada penggerak. Yang ketiga, penggerak akan memberi gerakan kepada manipulator untuk bergerak ke titik arahan. Seterusnya, saya akan bincangkan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem kawalan gelung terbuka. Antaranya, kelebihan contoh seperti lebih mudah dikawal dan kos agak rendah. Lagi kekurangannya pula ialah had dalam kedudukan dan proses. Kebolehbilangan yang rendah untuk menggunakan sesuatu tugas itu yang sangat rendah. Yang ketiga, tidak boleh menjalankan tugas yang kompleks. Dan yang terakhir ialah lebih perlahan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai sistem kawalan gelung tertutup pula. Okey. Sistem ini merupakan jenis kawalan sistem yang secara automatik yang mengubah output berdasarkan pada perbezaan antara isyarat maklum balas kepada isyarat masukannya. Ia juga dikenali sebagai robot servo, seperti mana sama dengan sistem kawalan gelung terbuka. Yang ketiga, penderia kedudukan dan sensor hal laju yang dipasang. Seterusnya, unit kawalan bagi sistem kawalan gelung tertutup ini menyimpan maklumat koordinat dalam ingatannya semasa pengaturcaraan. Okey, yang kedua, pada titik tertentu, sensor akan menghantar maklumat kepada unit kawalan. Yang ketiga, dalam unit kawalan, berbanding hal laju dan pembanding kedudukan akan bandingkan maklumat titik semasa dengan titik seterusnya. Okey, yang keempat, maklumat akan diproses dan dihantar kepada pemandu penggerak. Dan yang kelima, pemandu penggerak akan menghantar isyarat kepada penggerak untuk memberi gerakan kepada manipulator untuk bergerak ke titik arahan dengan tepat dengan sesuai kelajuan. Okay. Jadi saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan kekurangan bagi sistem kawalan gelung tertutup ini. Okey, antara kelebihannya ialah ketepatan yang tinggi. Yang kedua, memastikan pergantian proses. Dan yang terakhir adalah ia lebih fleksibel. Okey, bagi kekurangannya pula ialah kosnya sangat tinggi. Okey.
saya akan menerangkan tentang robot geometri. Kajian kinematik robot adalah untuk mengenal pasti konfigurasi sendi, pautan, robot ataupun manipulator. Konfigurasi geometri robot boleh ditakrifkan sebagai robot yang berfungsi untuk bekerja ataupun sistem koordinat robot. Lengan robot pula disambungkan oleh pautan ataupun sendi yang bergerak bersama-sama dalam gerakan putaran ataupun linear. Seterusnya ialah tentang jumlah kerja yang dilakukan oleh robot. Isi padu kerja ialah isi padu kawasan yang boleh diliputi oleh lengan robot. Jadi, jumlah kerja yang dilakukan oleh robot akan ditentukan oleh beberapa perkara, iaitu yang pertama, konfigurasi daripada robot itu. Yang kedua, melalui saiz robot iaitu badan dan lengan. Dan yang ketiga adalah kinematik daripada robot iaitu had sendi. Selain itu juga, sampul kerja ialah bentuk isi padu kawasan kerja. Ini adalah gambar isi padu keadaan kerja yang dilakukan oleh robot serta gambar robot jenis kebebasannya adalah 6 darjah. Jadi, konfigurasi geometri robot ini mempunyai 4 jenis yang biasanya digunakan dalam industri. Antaranya ialah yang pertama adalah robot Cartesian, kedua adalah robot silinder, ketiga adalah robot spherical dan yang terakhir adalah robot jenis articulated. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis robot Cartesian. Robot ini mempunyai paksi gerakan linear iaitu X, Y dan Z. X ialah mewakili gerakan daripada kiri dan kanan. Seterusnya, Y pula ialah menerangkan tentang pergerakan ke depan dan ke belakang. Manakala fungsi Z ialah digunakan untuk menggambarkan gerakan naik dan turun. Selain itu juga, robot Cartesian ini mempunyai fungsi sebagai kerja pilih dan letak, aplikasi pengedap, operasi pemasangan, pergerakan alatan mesin dan kimpalan arka. Di samping itu juga, lengan robot mempunyai sendi prismatik yang bertepatan dengan penyelaras Cartesian iaitu X, Y dan Z. Seterusnya, mempunyai gantry dan slide adalah cara melekap lengan robot dan digunakan untuk pemasangan dan palletizing dalam skala yang besar. Jadi, jika kita menggunakan jenis robot Cartesian, ianya mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya ialah, robot ini boleh mendapatkan kerja dalam skala yang besar kerana sepanjang paksi X, kawasan isi padu ini boleh ditingkatkan dengan mudah. Kelebihan yang seterusnya ialah, pergerakan linear bagi robot Cartesian ini membolehkan kawasan menjadi lebih mudah. Selain itu juga, kelebihan robot ini ialah mempunyai tahap ketegaran mekanikal yang tinggi, ketepatan dan keboleh-ulangan yang tinggi disebabkan oleh strukturnya. Kelebihan yang terakhir bagi robot Cartesian ialah, robot ini boleh membawa beban yang berat kerana berat kapasiti tidak berbeza di lokasi dengan tempat kerja. Walaupun robot jenis Cartesian ini mempunyai banyak kelebihan, tetapi ianya juga mempunyai beberapa keburukan. Antara keburukan robot Cartesian ini ialah, robot ini menjadikan penyelenggaraan lebih sukar bagi sesetengah orang dengan mekanisme dan kawalan pemacu adalah sejenis peralatan yang overheat. Keburukan kedua ialah akses ke kawasan volum dan crank ataupun lain-lain peralatan pengendalian bahan mungkin terjejas oleh struktur sokongan robot tersebut. Di samping itu juga, keburukan terakhir bagi robot Cartesian ialah pergerakan robot ini adalah terhad kepada satu arah dalam satu masa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang robot jenis yang kedua iaitu silinder robot. Silinder robot ini mempunyai gerakan linear dalam satu gerakan berputar.
Ianya digunakan untuk operasi pemasangan, pengendalian pada alatan mesin, kimpalan titik dan pengendalian pada decasting mesin. Seterusnya, ianya juga adalah sejenis robot yang paksinya membentuk sistem koordinat silinder. Robot ini mempunyai putaran di pangkalan iaitu lengan dipasang pada paksi Z iaitu boleh digerakkan ke atas dan ke bawah. Manakala geripa mudah alih berada pada paksi R iaitu masuk dan keluar. Robot ini sesuai untuk palletizing, alat dan pergerakan untuk bahan-bahan kerja. Robot jenis silinder ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Antara kelebihan pertama ialah mempunyai struktur menegak yang boleh menjimatkan ruang lantai. Seterusnya, kelebihan kedua ialah jangkauan mendata bagi robot ini sangat berguna untuk operasi yang meluas. Di samping itu, kelebihan yang terakhir ialah kapasiti robot ini mampu membawa muatan yang banyak ataupun besar. Robot silinder ini juga mempunyai keburukannya yang tersendiri. Antaranya ialah ketegaran mekanikal keseluruhan robot ini adalah lebih rendah daripada rectilinear robot kerana paksi putaran robot ini mesti mengatasi inersia. Keburukan yang kedua ialah keboleh-ulangan dan ketepatan bagi robot silinder ini ialah jauh lebih rendah dalam arah gerakan berputar. Keburukan terakhir bagi robot silinder ialah konfigurasi bagi robot ini memerlukan lebih banyak sistem kawalan yang canggih daripada robot segi 4 tepat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang polar ataupun spherical robot. So first, polar atau spherical robot ni mempunyai satu gerakan linear dan dua gerakan berputar. So digunakan untuk mengendalikan pada peralatan mesin, kipalan dan tuangan dai. So ia adalah robot yang paksinya berbentuk sistem koordinat kutub. Dia berputar di bahagian pangkal sahaja. Lengan dipasang pada paksi Z boleh digerakkan ke atas dan ke bawah. So gripper boleh alih masuk dan keluar out. Sesuai untuk palletizing alat dan pergerakan bahan kerja. Antara kelebihan polar spherical robot, first adalah boleh melakukan tugas yang memerlukan pergerakan ruang 3 dimensi dengan mudah. Dan kedua ialah membolehkan mencapai titik dalam ruangan dengan mudah, kelajuan dan ketepatan. Kemudian bagi kekurangan spherical robot adalah memerlukan latar belakang yang banyak, kerja melibatkan pengiraan koordinat bingkai dan kawalan pemboleh ubah untuk membuatkan sedemikian robot 3 dimensi berfungsi dengan baik mengikut arahan yang ditetapkan daripada mencapai mata tertentu dan melakukan kerja di sana. Kemudian kita akan masuk tentang articulate robot. So articulate robot ni dia digunakan untuk operasi pemasangan, die casting, mesin feedling, gas kimpalan, kimpalan arka dan semburan melukis. Ia adalah robot yang lengannya mempunyai sekurang-kurangnya 3 sendi putar. So terdapat revolt ataupun lengan bersendi sfera. So ciri-ciri robot articulate robot, first adalah lengan dipusing pada pangkal, bahu dan siku. So dia berbentuk seperti tangan manusia. Kemudian sampul kerjanya sfera berongga. Kemudian sesuai untuk mengangkat dan menyusun tahap tinggi, mengecat dan mengimbal titik. So kipas sisi pemanasan dan pengendalian tugas berat. Last sekali, jangkauan lengan yang sangat baik. So dia boleh mencapai, kiranya dia boleh mencapai jarak yang lebih jauh. Seterusnya kita akan masuk tentang kelebihan dan keburukan articulate robot. So untuk kelebihan, pemproses untuk bergerak seperti tangan manusia. So seperti yang kita tahu, penggunaan tangan manusia adalah amat mudah. Kemudian liputan daripada lompang sfera kerja.
Dan lagi sekali adalah pergerakan melalui paksi X, Y and Z. Itu memerlukan penjelas daripada semua pergerakan. Manakala untuk keburukan, ianya mahal untuk dibeli, kemudian memerlukan pekerja yang terlatih dan menyertai program. Dan terakhir sekali adalah ianya kerap pecah ataupun memerlukan pembaikan yang kerap. Kemudian kita akan masuk dalam skala robot. So skala robot ni dia digunakan untuk memilih dan meletakkan kerja, menghimpunkan operasi dan mengendalikan alatan mesin. Ia adalah robot yang mempunyai 2 putaran selari sendi untuk menyediakan pematuhan dalam robot. Seterusnya kita akan masuk tentang kelebihan dan kekurangan skala robot. So kelebihannya lebih bersih dan lebih cepat, prestasinya lebih tepat dan kemudian paling sesuai untuk pergerakan barang dari titik poin pertama hingga titik poin kedua. Dia lebih sesuai untuk meletakkan pemasangan dan pembungkusan aplikasi. So untuk kekurangan, struktur padat skala robot selalunya lebih sukai untuk ruangan dan bahagian kecil saja. Saja dari saya, terima kasih. There are different types of control systems used in robotics. In open-loop control, the computer sends signals based on the current state without taking into account feedback from the system. This type of system is also called non-servo, or pick-and-place, and is used in about 35% of the robots in the United States. In open-loop control systems, signals are first sent by a computer controller to the system driver. The system driver then converts those signals into an operation for the process or robot to perform. The system driver can be anything from a pneumatic actuator, a hydraulic flow valve, or an electrical controller. In open-loop systems, the program length of time the signal is applied, as well as the integrity of the signal, are critical for ensuring that the new operation is completed. This is because there is no feedback to the computer from the system driver or the robot, and thus no updates to the signal outputs can be made. The term process in this illustration simply means any piece of equipment that accomplishes work. This could be a robotic arm, a motor, or an engine. For the purposes of this module, we'll focus on robots. Once the signal is received, the robot performs the appropriate action. In an open-loop system, the signals that go from the computer to the system driver to the robot are never checked with a feedback loop to ensure that the robot has completed its task. A simple example of an open-loop system is an industrial sprinkler system. In this example, the programmer updates the computer controller, which will turn the sprinkler on at a designated time. When the computer sends the signal, the water valve will turn on. When the valve turns on, water flows to the sprinkler and drives a motor that allows the sprinkler to simultaneously move along the field and water the crop. Some good examples for open-loop control systems are stop-and-go conveyor systems with constant loading, and manufacturing applications with high repeatability and low variation, such as punching holes out of a piece of sheet metal or reorienting workpieces. Material handling and machine tending operations also account for many open-loop design applications. Due to their lack of speed control and lack of flexible work positions, open-loop control is useful for well-defined systems where the relationship between input and the resultant state can be modeled. The positions of the robot can be predetermined and the loading environment does not change. Open-loop control systems are typically low cost due to their simplistic design, high repeatability, and controller simplicity. They should be used where motion is predefined, repeatable, and does not vary. The second type of control system is called closed-loop control or servo control. A servo is a device that uses error-sensing feedback to control the motion of another device.
The primary difference in an open versus closed loop system is the addition of a feedback loop that allows the controller to make adjustments to the robot. In our previous example of a sprinkler, the system was open loop because the controller received no feedback. But if a moisture sensor is added, it becomes a closed loop system. The sensor measures the moisture density of the soil and sends that information back to the computer controller. The computer can then make adjustments to the quantity of water coming from the sprinkler. The advantages of closed-loop control systems include flexible program control, ease of changing programmed points, the capacity for complex manufacturing tasks, and multiple program storage and execution capabilities. These flexible capabilities allow the same machine to utilize multiple programs with different operations based on the work being presented, all without a change in machinery. Closed-loop systems require a larger upfront capital investment and highly skilled maintainers, but the payback comes from a much larger range of capabilities. Closed-loop controllers are used in machining, welding, coating and sealer application, material handling, machine tending, arc and water jet cutting, inspection, and assembly operations.
FANUC America's all-new SR Series SCARA robots are an excellent solution for general high-speed pick-and-place applications. This demonstration highlights that FANUC SCARA robots are also a cost-effective alternative choice to using linear slides or actuators to perform the same task. That's because FANUC SCARA robots can handle multiple pick-and-place operations very easily on all sides of a compact workstation with added flexibility for future changeovers. This FANUC SR3IA SCARA robot is performing a 180-degree sweep from tray to tray in less than 1 second. Not only does the robot offer a compact workspace, but, as opposed to fixed automation, it also offers the flexibility to service multiple pick-and-place stations in its work area with extreme precision. Speed, precision, and flexibility are all reasons why FANUC's all-new SR Series SCARA robots are an ideal choice in a variety of industries. To learn more about FANUC's all-new SR Series SCARA robots, please visit fanucamerica.com/SCARA.